Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi apa khabar hari ni? Semua sihat? Okey, saya harap semua sihat-sihat ya. Jadi untuk hari ini kita masih lagi dalam unit 1 iaitu lahirnya sebuah cinta, tapi dalam subtopik yang baru iaitu terima kasih pemimpin. Jadi sebelum kita masuk topik pembelajaran kita hari ini, jom kita tengok apa objektif pembelajaran yang perlu kamu capai. Okey. Jadi untuk hari ini, kamu ada dua objektif pembelajaran yang perlu dicapai. Yang pertama adalah menyeraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Jadi minggu-minggu lepas kita belajar kan pasal langkah-langkah pembentukan Malaysia, sebab-sebab pembentukan Malaysia. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam rancangan pembentukan Malaysia ni. Okey, dan yang kedua, objektif yang perlu kamu capai adalah menghuraikan kepentingan muafakat. Okey? Okey, jadi kamu lihat ni gambar-gambar, 4 gambar ni ada kasih siapa yang kamu kenal? Okey, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Jadi jom kita tengok okey, apa sumbangan-sumbangan mereka ni sampai kita perlu untuk mengenali mereka. Okey? Okey, kita tengok yang pertama warna biru. Okey, warna biru ni adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau adalah individu yang menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman ni yang suarakan idea, ayuh kita bentuk Malaysia. Okey, jadi dalam perancangan untuk membentuk Malaysia ni, Tunku Abdul Rahman telah melawat Sarawak dan Borneo Utara. Borneo Utara ni sekarang kita kenali sebagai Sabah lah. Okey, jadi beliau telah melawat ke Sarawak dan Borneo Utara untuk meninjau apa pandangan dan apa suara-suara masyarakat di Sarawak dan Borneo Utara ni yang apa yang dorang mahukan, apa yang dorang inginkan kalau mereka menyertai Malaysia. Okey, dan Tunku Abdul Rahman ni juga adalah individu yang mengetuai Persekutuan Tanah Melayu untuk menandatangani sebuah perjanjian di London. Okey, yang kedua warna kuning, Tunku Abdul Razak bin Dato' Husin. Okey, Tunku Abdul Razak bin Dato' Husin ni ada yang tahu kan beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Okey, beliau berperanan menerangkan tentang tujuan pembentukan Malaysia. Jadi Tunku Abdul Razak ni yang bagi tahu dengan rakyat-rakyat Persekutuan Tanah Melayu, dengan masyarakat di Sarawak, dengan masyarakat di Borneo Utara tentang apa sebenarnya tujuan mereka ni ingin membentuk Malaysia. Dan beliau juga terlibat dalam perbincangan hak dan kepentingan Sarawak dan Borneo Utara. Jadi kiranya Tun Abdul Razak bin Dato' Husin ni sama-sama ikut Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melawat Sarawak dan Borneo Utara sebelum pembentukan Malaysia. Okey, dan yang ketiga Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni adalah pemimpin utama Singapura. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, Singapura sebelum ni adalah sebahagian daripada Malaysia, tapi mereka telah keluarkan. Jadi sebelum masa pembentukan Malaysia ni, Lee Kuan Yew menyokong pembentukan Malaysia kerana beliau ingin menghalang ancaman komunis di Singapura. Okey. Dan yang keempat, warna pink, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Okey, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i ini adalah anggota Suruhanjaya Cobalt. Beliau juga ialah Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar. Okey, beliau berperanan untuk realisasikan pembentukan Malaysia. Okey. Jadi ini ada 4 orang. Kita tengok lagi 5 orang. Okey, 5 orang ni ada yang kamu kenal? 5 orang ni. Ini orang Sabah, ini pun orang Sabah. Okey, ini orang Sarawak, ini orang Sarawak. Okey, jadi kita tengok dengan lebih lanjut apa sebenarnya sumbangan mereka sampai kita perlu untuk kenal mereka. Okey. Okey, kita tengok yang pertama warna biru, Tun Dato' Mustafa. Tun Dato' Mustafa ni adalah pengasas Parti USNO di Sabah. Beliau juga adalah ahli JPPM. Okey. Dan selepas Malaysia dibentuk,
Tun Datuk Mustafa telah menjadi Yang di-Pertua Sabah yang pertama. Okey. Yang kedua, Tun Muhammad Fuad Stephens. Yang kuning ni. Okey, Tun Muhammad Fuad Stephens ni adalah pengasas Parti UMNO. Okey. Jadi beliau, kalau tadi kita tengok Tun Datuk Mustafa tu sebagai ahli JPPM, Tun Muhammad Fuad Stephens ni adalah pengerusi JPPM. Okey. Dan beliau adalah Ketua Menteri Sabah yang pertama selepas pembentukan Malaysia. Okey, yang seterusnya Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Okey, yang beliau ni adalah pengasas parti SNAP dan beliau juga adalah sama macam Tun Datuk Mustafa, ahli JPPM, dan beliau adalah Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Okey, kita tengok yang seterusnya, Tun Temenggung juga Anak Baring. Okey, jadi ini adalah pemimpin Pesaka, Parti Pesaka, dan tugas Tun Temenggung juga Anak Baring ni adalah mendapatkan sokongan penuh daripada penduduk Bumiputera di Sarawak. Jadi selepas pembentukan Malaysia, selepas Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara bersatu, beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Al-Ehwal Sarawak. Okey. Dan yang terakhir sekali, tokoh yang perlu kamu kenali ialah Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Okey, jadi Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui ni adalah pemimpin Parti SUP. Okey, SUPP, pemimpin Parti SUPP. Jadi pada awalnya, parti SUPP ni mereka menolak idea pembentukan Malaysia. Tapi lepas mereka berfikir, akhirnya mereka terima idea pembentukan Malaysia ni sebab mereka rasa pembentukan Malaysia ni banyak manfaat dan kepentingannya untuk rakyat Sarawak. Okey. Jadi itu ada 9 tokoh yang perlu kamu kenali kan. Okey, seterusnya kita tengok untuk yang kedua, kepentingan muafakat. Okey, jadi apa sebenarnya kepentingan muafakat ni? Okey, kita tengok ya. Yang pertama, permuafakatan pemimpin negara. Okey, pembentukan beberapa jawatan kuasa menunjukkan permuafakatan antara pemimpin. Contohnya JPPM kan, Suruhanjaya Kobol. Jadi benda-benda ni nampak kan yang bila ada muafakat, benda tu akan menjadikan pembentukan Malaysia tu prosesnya lebih mudah. Proses pembentukan Malaysia lebih mudah bila ada muafakat. Okey. Dan yang kedua, mengamalkan sistem demokrasi. Okey, macam referendum yang telah diadakan di Singapura semasa proses pembentukan Malaysia, rakyat Singapura telah diberi peluang untuk buat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia. Okey, maksudnya pemimpin-pemimpin tidak buat keputusan sendiri. Mereka tanya pandangan rakyat. Okey. Yang seterusnya, bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis. Suasana aman damai menjamin kesejahteraan rakyat. Okey, seperti yang kita tahu, selepas sebelum kita membentuk Malaysia, selepas kemerdekaan tanah air, kita menghadapi satu ancaman komunis. Jadi untuk mengelakkan ancaman komunis ni, mereka buatlah pembentukan Malaysia. Okey. Yang seterusnya, membentuk perpaduan kaum. Jadi macam yang kita tahu, dalam Malaysia, dalam Semenanjung Malaysia, dalam Sarawak, dalam Sabah, terdapat pelbagai kaum dan etnik. Jadi bila berlakunya pembentukan Malaysia, kaum-kaum dan etnik ni dapat disatukan. Jadi baguslah kan benda tu. Dan keunikan bila kita ada banyak kaum, kita ada pelbagai etnik, jadi negara kita akan menjadi satu negara yang unik. Dan keunikan ini kita dapat kekalkan sampai hari ini sebab kita ada permuafakatan antara dalam masyarakat tu yang kita sentiasa pelihara. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.